Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Hari ini, kalau tak silap Abang, hari Ahad. Kita raya hari Selasa. Dah tak berapa lama lagi kita nak raya. Jadi sebelum tu Abang nak ucapkan selamat hari raya kepada semua yang mendengar cerita yang Abang sampaikan. Baik pakcik, makcik, uncle, aunty, abang-abang, akak-akak yang sebaya-sebaya abang. Sebenarnya ini adalah pengalaman daripada ramai orang. Jadi diorang minta abang ceritakan, moga-moga menjadi iktibar untuk abang dan juga untuk semua. Jadi abang bersyukur sangat-sangat selalu dapat cerita yang bagus-bagus. Jadi hari ni abang dapat 2 cerita, dan cerita pertama adalah pengalaman seorang lelaki yang bernama Zulfikar. Tapi cerita yang kedua, abang betul-betul rasa berat. Abang kalau jadi budak perempuan tu, mungkin abang ni bukanlah baik, tapi abang minta cerai kot. Bukan abang hasut dia untuk bercerai, tapi kalau abang minta cerai kot, abang tak selesa lah macam tu. Jadi kalau nak tahu ceritanya daripada mula sampai habis, tonton video abang, insya-Allah nanti abang akan ceritakan. Jadi mungkin ada yang jadikan video abang ni adalah teman. Jadikan video abang teman sewaktu memandu balik ke kampung, sebab hari ni kan hari Ahad. Jadi ramailah yang balik kampung pada hari ni, kita raya hari Selasa. Jadi hati-hati sewaktu memandu, jangan bawa laju-laju. Ingatlah orang yang tersayang. Dia punya pesanan ringkas itu. Ingatlah orang yang tersayang. Okey, itu je. Jadi jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni disampaikan oleh seorang lelaki, bukan nama sebenar. Dia tak bagi tahu abang langsung nama dia apa. Cuma abang letakkan nama Zulfikar adalah salah satu nama yang dicadangkan oleh penonton. Kalau tak silap abang, Zulfikar adalah anak kepada penonton abang. Jadi abang guna nama ni, sedap nama Zulfikar. Berlaku pada awal tahun 2001 kalau tak silap, dekat satu apartmen dekat Kuala Lumpur. Cara cerita dia ni agak pelik. Abang tak tahulah sama ada ini adalah pengalaman dia ataupun dia ambil daripada website mana-mana, tapi susunan cerita dia pelik dan boleh jadi filem. Korang nilailah sendiri. Tapi dia kata itu pengalaman dia. Tapi itulah, bila cerita tu disusun cantik sangat, abang dah mula ragu-ragu, ini betul ke ataupun bukan. Tapi nak buat macam mana, ini adalah pengalaman daripada penonton. Abang ceritakan, moga-moga jadi iktibar kita semua. Pada tahun 2021 awal, lebih kurang bulan Mac, Zulfikar pindah dekat satu apartmen dekat Kuala Lumpur. Apartmen ni boleh dikatakan sewanya murah walaupun dekat tengah KL. Boleh kata kalau cerita dekat orang lain, orang rasa macam terkejut lah, sebab harga sewaan untuk satu bilik ni sangat murah. Apartmen tu ada 3 bilik dan 3 bilik tu ada tuan punya. Bilik utama iaitu master bedroom adalah seorang lelaki. Memanglah takkanlah bilik ada yang seorang perempuan, ni rumah lelaki lah kan. Jadi dia kata dekat bilik pertama tu ada seorang lelaki. Waktu dia pindah masuk tu, abang tu macam nak keluar daripada rumah tu, sebab katanya abang tu nak kahwin ke nak tunang macam tu lah, ataupun dah kahwin tapi nak tunggu bini dia dapat pindah ke KL, barulah dia pindah keluar. Macam tu lah waktu Zulfikar mula-mula pindah dekat rumah tu, abang tu macam nak keluar. Jadi selang beberapa minggu, akhirnya abang yang duduk dekat master bedroom tu pun keluar. Jadi dekat rumah tu ada 2 orang je lah, Zulfikar dengan seorang lagi budak rumah dia. Menjadi kebiasaan Zulfikar, bila hari Sabtu Ahad, dia suka tidur dekat ruang tamu. Sebab dia kata ruang tamu tu membuatkan dia rasa aman bila dia tidur kat ruang tamu tu, sebab dia punya ruangnya besar. Sebab ini rumah apartmen di tengah Kuala Lumpur, boleh dikatakan dengan sewa murah. Tak adalah besar biliknya, jadi biliknya agak kecil lah. Jadi kalau hari Sabtu Ahad tu nak meregang-regangkan otot, regang-regangkan tulang, jadi kalau tidur kat ruang tamu boleh berguling lebih sikit. Kalau dalam bilik kan dinding dengan dindingnya dekat, guling-guling sampai dinding sebelah, guling-guling sini sebelah lagi. Macam tu lah. Abang bayangkan macam tu je lah. Jadi dia kata dia tidur dekat ruang tamu, itu kebiasaan dia. Jadi selepas, tak ada masalah lah tu, tapi itu adalah core kepada cerita. Jadi
Lepas abang yang duduk dekat master bedroom tu keluar, Zulfikar macam tergerak-tergerak hati jugalah nak duduk dekat bilik tu. Sebabnya kadar sewaan bilik dia dengan bilik master bedroom taklah jauh sangat. Lagipun dekat dalam master bedroom ada bilik air, tandas duduk. Apa nak tergelak? Tandas duduk. Jadi dia selesa lah nak buang air. Jadi pada satu malam tu, dia tergerak nak masuk dalam bilik tu. Waktu tu budak rumah dia yang seorang lagi ada dalam bilik. Dia masuk dalam bilik tu, dia buka lampu, dia masuk je, dia kata bilik tu memang betul-betul lain daripada bilik dia. Bilik tu sejuk, aman je. Dia punya sejuknya lain macam. Macam disolat-solatkan lah dia punya sejuk. Jadi dia terus masuk dalam bilik tu, dia tengok-tengok dekat dalam bilik tu. Tiba-tiba dia nampak satu cermin tergantung dekat dalam bilik tu. Jadi dia pergi dekat cermin tu. Dia tengok cermin tu tak adalah istimewa sangat, biasa je cermin tu. Tapi bila lama-lama dia tengok cermin tu, dia perasan ada satu benda yang pelik. Muka dia licin. Tompok jerawat tak ada apa tu bekas-bekas jerok batu tak ada, licin macam filter. Tengok cermin, dekat dalam cermin muka nak daripada dia kata muka dia yang biasa-biasa jadi luar biasa lah. Cantiknya macam memuji-muji diri sendiri. Dia kata mula-mula dia rasa macam biasa, cantiknya, kenapa cermin ni boleh, kita panggil cermin mengejek kan. Cermin tu mengejek, tapi mengejek dalam keadaan yang sangat positif. Dia nampak muka dia elok kejadiannya. Jadi dia kata, okey, tak adalah seronok, bagus juga cermin ni, teknologi mana entah ni. Dia kata, dia belik-belik cermin tu. Tapi makin lama dia belik cermin tu, makin timbul perasaan seram. Seramnya adalah, mana ada cermin yang kita tengok muka kita jadi cantik, muka kita jadi lurus. Apa nak cakap muka kita jadi licin. Lurus tu rambut, muka kita jadi licin. Mana ada, tak ada cermin macam tu. Jadi dia rasa macam jangan-jangan cermin ni dipuja-puja. Waktu dia terdetik macam tu dekat hati dia, terus dia rasa cermin, benda yang ada dalam cermin tu bukan dia, tapi benda lain. Cepat-cepat dia keluar daripada bilik tu, tutup lampu, tutup pintu, keluar. Waktu tu dia meremang, tak tahu kenapa. Dia jadi, tadi dia rasa terkagum-kagum tengok cermin tu, sekarang dia rasa takut gila dengan cermin tu. Tapi tak apalah, cermin tu duduklah dalam bilik tu, dia tak naklah masuk dalam bilik tu. Jadi dia tidur kat ruang tamu. Besok paginya tuan rumah datang. Tuan rumah cakap macam ni, masa tu cuti lah, ada cuti panjang lah macam tu. Tuan rumah cakap macam ni sempena cuti panjang, dia kata, saya nak tidur dekat bilik master bedroom. Jadi saya nak tidur 2 malam dekat situ. Sebenarnya mengikut kata Zulfikar, memang tuan rumah suka datang rumah untuk buat spot check. Kalau dia alih-alihkan perabot dalam rumah tu, nanti dia tegur-tegur lah, oh alih kat sini tak payah, patutnya letak macam ni. Dia tak suka. Dengan kata lain, tuan rumah tak suka nak dialih-alihkan perabot. Tapi itu kan Zulfikar cakap itu adalah sifat tuan rumah dia tak boleh buat apalah, dia biarkan aje lah. Okey. Jadi pada malam pertama tuan rumah duduk bilik tu, pada asalnya dia kata dia nak duduk 2 malam kan. Jadi pada malam pertama dia dengar, Zulfikar dengar tuan rumah dia seolah-olah macam bersilat lah. Lebih kurang macam huru-hara dalam bilik tu. Kejap-kejap macam dengar orang mengentak kaki dalam bilik. Kejap-kejap dengar macam berlari dalam bilik. Kejap-kejap dengar suara macam mengerang dalam bilik. Dia pun pelik, kenapa tuan rumah dia macam tu. Jadi besok paginya dia tanya dengan tuan rumah dia. Dia kata, bang, abang okey ke tidak di bilik tu? Abang tu tak cakap senyap. Tapi abang tu buat satu tindakan yang tidak dapat dijangka oleh Zulfikar, iaitu dia keluarkan cermin daripada bilik utama tu. Dan ini adalah titik permulaan kisah seram ni. Cermin tu diletakkan dekat tepi bilik air di kawasan dapur. Diletakkan tepi bilik air. Dan yang peliknya, cermin tu diletakkan secara menyending, tapi menyending sangat rapat dengan dinding. Waktu tu Zulfikar tanya juga, kenapa letak cermin tu macam tu bang? Nanti kalau kena tiup dia angin, dia runtuh, dia pecah kalau jatuh.
Tapi abang tu tak cakap, abang tu senyap. Lepas tu abang tu terus bungkus baju, terus keluar pada rumah. Zulfikar tempat tanya, kenapa? Dia kata, dia nak tidur satu malam, dia tak jadi tidur 2 malam, ada kerja. Okeylah, tak apa. Jadi Zulfikar buatlah aktiviti macam biasa dengan kawan dia. Yang kawan dia tu pun bila dia tengok Zulfikar tidur dekat ruang tamu, dia pun rasa macam nak tidur juga kat ruang tamu. Jadi dengan kata lain, setiap hari Sabtu Ahad, diorang akan tidur dekat ruang tamu berdua. Okey. Jadi selepas peristiwa tuan rumah tu pergi, esoknya hari bekerja, hari Isnin. Jadi Zulfikar tidur dalam bilik, budak rumah dia lagi seorang pun tidur dalam bilik. Jadi sepanjang Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat memang tak jadi apa-apa. Tapi Jumaat malam ada berlaku sesuatu yang lain macam. Cerita dia macam ni. Bila hari Jumaat, Zulfikar kata dia nak tidur dekat luar bilik. Jadi dia nak tidur kat orang tamu menjadi kebiasaan dia. Waktu dia tengah tidur, tiba-tiba dia dengar macam ada orang dekat dapur. Seolah-olah orang basuh pinggan. Waktu tu lebih kurang pukul 2 pagi, 1 pagi lah waktu tu. Jadi dia pun bangunlah, dia tengok. Waktu tu kan tak siap apa, dia main game dekat ruang tamu. Dia bangunlah tengok ada orang dekat dapur. Sebabnya budak rumah dia seorang lagi tak ada. Entah keluar tengok wayang ke pergi karaoke ke pergi dating. Dia tak tahulah kan. Dia tengok kat ruang dapur. Tak ada pun tanda-tanda macam ada orang basuh pinggan. Tak ada pun tanda-tanda macam orang wujud. Tapi kenapa tadi dia dengar macam ada orang basuh pinggan? Pinggan berlaga-laga. Jadi dia diamlah. Dia terus main subuh. Dia terus main game. Lepas dia main game, selang beberapa minit, tiba-tiba dekat belakang dia, dia dengar ada orang berlari melintas. Waktu tu dia terkejut gila. Terkejut sampai dia kecut perut. Sampaikan dia terus tutup game, dia terus tidur. Tak jadi dia nak main game. Tapi Alhamdulillah malam tu tak ada apa-apa. Dan tak lama lepas tu budak rumah Zulfikar yang lagi seorang balik. Jadi diorang tidur ruang tamu 2 orang malam tu, tak jadi apa-apa. Cumanya bila waktu pukul dan nak subuh pukul 5 pagi waktu tu, Zulfikar bangun nak pergi bilik air, nak ambil semayang sebab dia dah terbangun awal kan. Dia kata nak buatlah semayang sunat apa-apa yang patut. Jadi dia pergi lalulah depan bilik, depan cermin tu yang terletak sebelah bilik air tu. Waktu tu dia rasa macam dia seolah-olah ada orang pandang dia, duk merhati-merhati dia. Dia rasa tak selesa langsung. Jadi dia kata setiap kali dia lalu lagi sekali dekat depan cermin, dia buat tak nampak je cermin tu. Dia buat tak tahu. Lepas tu dia pergi ke ruang tamu, pergi semayang macam biasa. Jadi bila dia bangun tidur tu, dia tanyalah, Zulfikar tanya dengan kawan dia, malam tadi kau ada rasa apa-apa tak? Kawan dia kata rasa pelik. Dia kata ruang tamu tu selalunya tak adalah sesejuk tu. Tapi kenapa malam tadi dia rasa ruang tamu tu sejuk? Tidurnya sejuk, dia kata. Dia kata, Zulfikar kata, ada tak kau dengar orang melintas ke, orang berjalan ke, orang bercakap-cakap ke? Dia kata tak ada. Cuma dia rasa macam ada orang lain dekat dalam rumah ni. Bukan dia orang berdua je. Tapi Zulfikar tak nak beritahu puncanya datang daripada cermin tu. Jadi Zulfikar senyap je lah. Dia tak naklah takutkan budak tu sebab budak yang rumah dia seorang lagi tu lagi muda. Okay. Malam kedua, bila Zulfikar dengan budak tu tidur kat ruang tamu. Waktu tu tidur tak ada masalah. Pukul 3.30 pagi, tiba-tiba Zulfikar dengar benda melompat daripada cermin tu dan melompat ke arah ruang tamu, melompat mengelilingi Zulfikar dan juga budak rumah dia yang tengah tidur. Jadi tak payahlah abang nak explain kalau benda tu yang melompat-lompat. Korang redor je lah ya, faham-faham Kalau tak faham nanti komen kat bawah. Abang boleh beritahu secara bertulis. Tak boleh beritahu walaupun bulan Ramadan. Okey. Dia dengar benda tu melompat, mengelilingi dia dan juga mengelilingi ruang tamu. Kalau abang tak tahu nak cakap. Jadi dia kata dia olok-olok macam dia masih lagi tertidur. Dia terus ambil selimut selubung kepala dia. Dia tak nak kalau dia terbuka mata, dia nampak benda-benda yang tak sepatutnya. Tapi bila dia tutup selubung daripada kaki sampai ke kepala, lagi galak benda alat tu. Dengar melompat, duk lagi laju.
Zulfikar cakap waktu tu dia tak tahu nak cakap apa, dia terlalu takut. Nak tidur memang jangan harap lah, memang tak boleh nak tidur lagi dah. Cerah matanya. Yang dia tahu adalah baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahu akbar, la ilaha illallah. Segala macam zikir-zikir semua dia baca untuk bagi kekuatan hati. Jadi dia kata dah banyak kali zikir, benda tu hilang senyap. Bila senyap, selang 2-3 minit datang balik duk. Memang benda tu datang daripada cermin tu. Dia confirm benda tu datang daripada cermin sebab dengar bunyi lompat-lompat tu daripada cermin. Dia terus zikir dan tak lama lepas tu benda tu hilang bunyi. Bila hilang bunyi, cepat-cepat Zulfikar bangun, buka mata, dia bangun, dia kuatkan badan dia bangun. Waktu tu dia cakap dia punya baju punyalah berpeluh basah, dia kata. Tapi dia nak buat apa dah terbangun tu? Apa yang boleh dia buat? Cuba dia nak solat sunat. Lagipun dia kata dah lama gila dulu masa kecil-kecil dia dengan bapa dia buatlah solat sunat, tapi dah tua ni cakap dia tak buat lagi dah. Dia malas. Dia kata yalah balik kerja, pergi kerja penat kan, yalah faham yalah ya. Jadi dia kata dia bangun, dia tak tahu nak buat apa. Dia pergi ambil semayang. Waktu dia nak ambil semayang, dia bila melintas depan cermin tu, buat tak tahu je. Dia pergi masuk dalam bilik air, lepas tu dia keluar. Tapi waktu dia keluar daripada bilik air, dia lalu depan cermin tu, dengar dekat cermin tu macam ada orang ketuk, tok. Macam ada benda nak keluar agaknya. Jadi dia cepat-cepat masuk bilik dia, dia kunci bilik dia. Waktu tu dia kata bilik dia sendiri jadi sejuk gila sampai dia rasa tak perlu buka kipas. Dia langsir tertutup lah. Lepas dia angkat takbir. Waktu dia langsir tu dekat depan dia tau, depan dia. Waktu dia angkat takbir, dia tengah baca untuk semayang solat sunat, langsir tu terselak slow-slow macam ada orang yang selak. Bayangkan kalau abang tak tahulah, abang nak cakap minta dijauhkan lah. Langsir tu bergerak, slow-slow terbuka. Dia kata tak ada angin, tak ada ribut. Macam mana langsir tu boleh terbuka, dia pun tak tahu. Waktu tu dia kata walaupun dia tengah solat, habis gigil dia kata. Jadi dia teruskan solat. Dia kata dia tak ingat, dia dah baca Al-Fatihah lah, kan ulang balik Al-Fatihah, baca surah An-Nas, ulang balik hara jadinya. Jadi dia teruskan semayang. Dia kata dia kuat-kuat cuba dan dia sujud terakhir, berbangun daripada sujud terakhir untuk tahiyat akhir. Ni semayang 2 rakaat je ni. Bila dia duduk tahiyat akhir, dia nampak ada orang berjalan depan dia dan orang tu warna hitam. Kalau Pak Abang orang tu warna hitam. Jadi dia habiskan semayang. Dia kata dia tak sedar, dia punya tangan menggigil. Dia tak tahu nak buat apa. Yang dia teringat laptop. Dia terus buka laptop, dia terus pasang ayat Quran dekat laptop. Lepas tu mujur, dia kata laptop dia ada bateri banyak lagi. Ni kalau tak ada bateri, sambung pula, tiba-tiba rumah terbakar, rumah gelap, tak sedap juga kan. Cerita tu memang selalu macam tu. Tapi dia kata bateri dia banyak lagi. Dia pasang ayat suci Quran. Alhamdulillah dia dapat tidur sampai ke subuh. Sedar-sedar dah azan. Dia kata ayat suci Quran tu membaca sepanjang malam tu. Jadi Alhamdulillah dia boleh tidur. Dan besok pagi tak tangguh-tangguh dia telefon mak dia bagi cadangan, apa kata cermin tu terbalikkan. Maksudnya jangan diletakkan cermin tu menghadap manusia, tapi menghadap dinding. Jadi dia buat apa yang mak dia cadangkan. Tak lama. Pukul 8 malam, peti ais macam ada orang gegar. Waktu tu budak rumah dia pun perasan. Kenapa peti ais tu bergegar? Bergegar bukannya tak, bergegar macam tu. Macam ada orang tolak-tolak. Seolah-olah benda tu marah. Si Zulfikar letak cermin tu secara terbalik menghadap dinding. Stres agaknya dia kata. Jadi bila dah budak rumah dia pun tegur, dia ambil keputusan malam tu juga bawa cermin tu pergi dekat tempat pembuangan sampah. Setiap rumah apartmen mesti ada tempat pembuangan sampah. Letak tempat pembuangan sampah. Dan esok pagi dia demam. Dia tak pergi kerja, tapi dia pergi Darussyifaa ke macam tu lah kan, tempat perubatan. Dia berubat. Lepas tu dia ceritakan semua ni pada ustaz tu, dan ustaz tu cakap memang ada ilmu. Orang gunakan cermin
untuk mendapat sesuatu. Dipuja cermin tu, jadi lepas tu reflect pada dia. Bila dia pergi mana-mana, orang akan salute dia, orang akan tabik spring dia, dengar cakap dia. Itu adalah ilmu memuja cermin. Ada juga abang dapat cerita ilmu memuja diri sendiri. Nanti abang ceritakan dalam hari raya. Itu adalah khas abang simpan untuk hari raya. Pengalaman seorang abang. Dia atas sikit daripada abang. Pengalaman seorang abang mengamalkan ilmu hitam. Dan lepas tu dia bertaubat dan soha. Sebabkan nanti tak sedap lah abang cerita nanti dalam termasuk cerita lain pula kan. Itu tayangan untuk hari raya hari Selasa nanti. Nanti abang belum rakam lagi, nanti abang merakamkan. Kita sambung cerita tadi. Jadi ustaz tu bagi tahu itu adalah ilmu tentang cermin. Ada orang puja cermin untuk dapatkan dia punya pujaan orang respect, orang tengok dia muka berseri, ada ilmu cermin. Jadi dia kata sejak daripada tu dia rasa takut dengan cermin. Kadang-kadang dia kata dia balik rumah mak dia memang banyak cermin, dia sendiri rasa huru-hara bila tengok cermin. Tapi alhamdulillah semakin hari dia kata, dan sejak tahun 2002 ni alhamdulillah semuanya makin okey, rumah tu pun okey. Macam mana dengan tuan rumah? Bila tuan rumah datang dia tanya, mana cermin tu? Tu Zulfikar cakap dah buang. Jadi tuan rumah pun tak tanya apa-apa. Habis cerita yang pertama. Ada yang tegur abang, bang abang dah kurus. Gila tak kurus? 4 kilo abang hilang sebabkan hari tu kena COVID. Tak boleh makan. 2-3 hari abang tak puasa tu abang tak boleh makan. Baik puasa je kan. 3 hari tu tak boleh makan. Makan pun makan lah, cuma makan roti. Tak ada tenaga, hilang. Abang terus pengsan lah 3 hari, tak terbangun. COVID, terus hilang 4 kilo. Itu abang nampak kurus, slim sikit. Tunggulah lepas raya nanti, gemuk lah balik. Tapi nak buat macam mana kan, faktor usia kadang-kadang memang cepat je badan naik. Kalau yang muda-muda tak apalah, yang tua-tua dah naik 40 lebih macam abang ni, cepat aja naik. Okey. Tapi cerita yang kedua ni, abang nak ceritakan agak gila sensitif sikit. Sebabnya berkenaan dengan sepasang suami isteri yang mereka masih lagi berkahwin. Masih lagi peristiwa-peristiwa pelik masih lagi ada sampai sekarang. Tapi bukan datang daripada orang lain, datang daripada keluarga sendiri. Bermula tahun 2010 lebih kurang. Dekat satu daerah di negeri Selangor, abang minta maaf sangat-sangat tak dapat nak beritahu, sebabnya kalau abang beritahu takut-takut nanti keluarga-keluarga ke ahli keluarga yang ada dalam cerita ni buat report ke apa benda ke, tak sedap lah kan, jadi fitnah nanti. Kali ni abang gunakan nama Dila, nama yang dicadangkan oleh penonton abang. Sebenarnya namanya orang lain. Nama budak ni yang sampai ke cerita ke abang ni adalah nama yang pernah abang gunakan dalam cerita-cerita yang lepas. Tapi kali ni abang tak gunakan nama penuh dia, abang gunakan nama Dila, nama gantian. Okey, cerita dia macam ni. Pada tahun 2010, dia berkenalan lah dengan seorang lelaki melalui media sosial. Jadi waktu tu dia ada dekat kalau tak silap abang, dia ada dekat Selangor. Budak lelaki tu pun ada dekat Selangor. Jadi bila dia orang berkenalan melalui media Facebook macam tu, Instagram macam tu kan. Jadi kenal akhirnya jadi rapat. Satu hari budak lelaki tu beritahu dekat Dila, boleh tak saya nak kahwin dengan awak? Jadi Dila kata kalau betul ikhlas, pergilah rumah mak bapak saya. Jadi bila cakap macam tu, lelaki tu tanya alamat penuh. Rupanya Dila ni asalnya orang Perak. Jadi dia beritahulah mak bapak saya kat Perak, ini alamatnya. Dia kata, tapi sebenarnya Dila tak jangka yang lelaki ni sanggup nak pergi rumah mak bapak dia nak masuk Minang. Okey, jadi diorang pun berkawan macam biasa. Tiba-tiba satu pagi, di satu hari Sabtu waktu tu, dia telefon Dila, dia kata dia dah ada dekat rumah mak bapak Dila. Terkejut gila Dila. Biar betul ke? Dia kata, jadi Dila pun confirmkan dengan bapak dia, memang betul budak lelaki tu datang. Budak lelaki tu memang betul-betul sungguh nak kahwin dengan Dila. Sebelum mak bapak dia masuk meminang, dia sendiri yang datang pergi masuk meminang si Dila. Mana nak jumpa lelaki macam ni? Ini kualiti bagus punya lelaki. Pergi sendiri sebelum mak bapak jumpa. Gentleman.
Bagus lelaki ni. Jadi bila dah tengok kesungguhan macam tu, Dila kata 2010 waktu tu, dia pun tak adalah tangguh-tangguh, terima je lah pinangan tu, dan diorang pun melangsungkan perkahwinan, dan diorang pun berkahwin. Okay. Jadi Dila ni selepas dia berkahwin, itulah dia cakap ke abang, sebelum kahwin kita kena tengok latar belakang siapa orang yang kita kahwin. Dah terkahwin, memang dah terlambat. Apa buruk baik kat suami tu, dia kena terima sebulat seadanya. Bila dia dah kahwin, dia pun pergilah rumah suami dia. Suami dia ni rumahnya adalah rumah keluarga. Dan keluarga dia dah pindah ke rumah lain yang dekat-dekat dengan situ. Dan rumah tu dihadiahkan kepada diorang si suami isteri ni, Dila dengan suami dia, sebagai hadiah perkahwinan. Mula-mulanya dia ingat sebagai hadiah perkahwinan, tapi sebenarnya sebagai hadiah kutukan perkahwinan, dia kata. Jadi dia kata alhamdulillah, dia tak sangka keluarga suami dia ni sanggup bagi hadiah macam tu punya besar. Rumah besar melaut, dia kata. Cantik, perabot semua okey. Jadi malam pertama Dila dengan suami dia adalah di rumah itu, dan waktu tu keluarga suami dia seorang pun tak ada. Keluarga dia pun itu lepas berkahwin lah. Maksud abang tu bila dah hidup bersama tu kan. Jadi dalam rumah tu tak ada keluarga lain, ada dia dengan suami dia je. Okey. Selang seminggu kahwin, suami dia ni bisnes tau. Jadi banyak buat kerja-kerja luar. Jadi dia kata selepas seminggu kahwin, inilah titik mula terbongkarnya sesuatu yang menakutkan. Macam cerita seram. Anjing pun dah masuk lain anjing ni. Lepas tu dia kata, satu malam suami dia balik lewat daripada pejabat. Tiba-tiba dia dengar dekat dalam rumah tu 2 tingkat, dia duduk kat tingkat atas. Dia dengar suami dia menjerit nama dia. Dila turun. Dia cakap macam tu, benda tu jerit. Dia dengar suara suami dia menjerit-jerit macam tu. Itulah pertama kali dia dengar suami dia menjerit-jerit macam nak gila. Jadi dia ni pun berdebar. Si Dila ni pun turun daripada tingkat 2. Ya bang, saya datang, saya buka pintu kejap. Bila dia turun tingkat bawah sebenarnya gelap. Dia tak buka lampu, gelap. Jadi cepat-cepat dia buka lampu, dia panggil suami dia, bang. Tak ada. Suami dia tak ada. Jadi dia telefonlah suami dia. Kat mana suami dia? Lepas tu suami dia beritahu, saya masih lagi dekat office. Ada projek lagi yang kena settlekan. Kenapa? Dia kata. Lepas tu Dila kata tak ada apa-apa. Dila dah rasa tak sedap hati. Apa kena-mengena dengan rumah ni? Mulalah dia rasa macam dia nak membongkar lah store-store bawah rumah, dan dia nak buat start kemas rumah ni. Dia kata itu adalah titik mula dia. Sejak daripada tu, dia cuba kemas rumah tu perlahan-lahan. Okay. Bila dia kemas rumah tu, dekat bawah tangga, dekat dalam kabinet dapur, dekat atas siling tingkat 2, dekat bawah pintu, dia jumpa mentera yang ditampal. Mentera yang ditulis atas kertas dalam bahasa tulisan mana Sanskrit agaknya. Tak tahulah tulisan apa, pun tak tahu, memang letak je. Dan ditampal dekat dinding-dinding. Semuanya dinding-dinding yang memang kalau Dila kemas, kalau Dila tak kemas, Dila takkan jumpa. Tapi gerak hati seorang isteri, dia kemas, jumpa banyak gila mentera-mentera yang ditampal. Jadi dia rasa dia susah hati betul. Pada masa yang sama, dia jumpa dengan barang-barang lama, keris dengan pedangnya. Dia kata pelik-pelik, dia kata. Jadi bila suami dia balik, dia tanya dengan suami dia. Tapi mula-mula suami dia tak nak beritahu. Suami dia kata keluarga dia baik-baik aja, keluarga dia alim ulama, dia tak ada benda-benda ni kurafat ni memang tak ada lah, dia kata. Jadi dia tak puas hati. 2-3 hari dia tanya dengan jiran, ada tak benda-benda pelik yang berlaku dekat rumah ni? Lepas tu jiran mula-mula tak nak beritahu, tapi ada seorang makcik tu, dia kesian, dia kata dengan Dila. Dia kata dia kesian dengan saya bang, agaknya dia tengok muka saya ni cuak semacam je, pucat je. Akhirnya makcik tu cerita, rupanya
Rumah tu dulu duduklah seorang bomoh suami isteri. Dengan kata lain, mak bapak kepada suami dia adalah bomoh besar. Bomoh yang mengamalkan ilmu-ilmu kurafat, ilmu bukan yang daripada Allah Ta'ala. Jadi dia kata lepas dia tahu, dia kata benda ni, dia rasa susah hati. Bila suami dia balik, dia tanya dengan suami dia betul-betul siapa keluarga dia ni. Akhirnya suami dia beritahu yang sebenarnya keluarga dia, mak bapak dia adalah bomoh. Lepas tu dia tunjuk dekat suami dia mentera-mentera yang ditampal. Lepas tu suami dia cakap memang betul mentera-mentera tu ditampal. Dia tanya dengan Dila, awak dah pernah koyakkan ke? Dia kata, Dila kata tak pernah koyakkan, dia takut. Suami dia tunjuk, koyak, cuba koyak, tak boleh. Kertas tu melekat betul kat dinding. Dah digores-gores pakai pisau pun tak boleh. Dah dicuba tarik letak air. Cuba kan, kalau letak air dia mungkin mengembang kan. Mengembang pun tak boleh. Siram air, gosok pakai berus lantai pun tak boleh. Tak tanggal. Benda-benda tu semua tak tanggal. Lepas tu Dila dah rasa susah hati. Sejak daripada tu Dila cakap mana-mana dia perasan macam ada mata yang memerhatikan dia. Rumah bekas bomoh, mana taknya. Dia rasa macam ada mata yang memerhatikan dia. Dia rasa susah hati. Tapi dia tambahkan ibadah. Dia kata memang dia tambahkan ibadah. Sebabnya Dila ni bapa dia imam. Mak dia orang AJK masjid, orang baik-baik lah kan. Dia tambahkan ibadah, dia banyakkan zikir. Tapi makin banyak dia zikir, makin banyak dia kena dengki. Setakat suara suami dia dekat ruang tamu, tak ada heran dia. Dia kata dia pernah nampak suami dia berjalan dalam rumah, suami dia makan. Kan tiba-tiba nampak mak bapak mentua dia ada dekat ruang tamu. Sebenarnya tak ada siapa. Kalau abang lah mati. Okey. Taklah mati tu maksudnya. Gila asram. Okey. Jadi Dila kata bila dia kemas bilik tu, makin lama dia makin jumpa benda yang mengarut-ngarut. Antaranya adalah buku mentera. Himpunan buku-buku mentera seantero Nusantara. Agaknya macam tu lah. Buku mentera tulis dalam tulisan Jawi. Lepas tu Dila boleh bacakan. Ada dia kata salah satu menteranya gunakan darah ayam. Ada yang kata gunakan darah kambing. Ada yang kata gunakan tulang kambing. Mentera, macam-macam mentera. Mentera menaklukkan, mentera cantik, mentera apa. Waktu tu Dila bagi tahu dekat suami dia. Suami dia minta maaf sangat-sangat. Suami dia cakap, suami dia pun tak boleh buat apa. Suami dia ni memang semayang, memang mengaji, orang baik-baik, puasa Isnin Khamis. Cumanya dah beli mak bapak macam tu, dia tak boleh nak buat apa dah dia cakap. Dan banyak kali. Lepas tu nak buat macam mana Dila ni, dia punya perasaan Dila ni, dia kata dia nak tanya juga dengan mak ayah dia, mertua dia. Tapi satu hari bila mak bapak mentua dia datang rumah, mak bapak mentua dia seolah-olah dapat hidu yang Dila dah mula tahu. Jadi mak mentua dia pun terus terang kat Dila. Sebenarnya mak mentua dengan bapak dia mentua dia tak suka Dila kahwin dengan suami dia. Dan diorang laki bini percaya Dila buat guna-guna yang lagi ampuh daripada ilmu bapak dia ni, pergi tujukan kepada si suami ni supaya anak lelaki dia berkahwin dengan si Dila. Waktu tu Dila rasa macam alamak, dah termasuk dalam keluarga macam ni, macam mana? Memang pening dia kata. Jadi waktu tu, hari tu bertekak jugalah dia dengan mak mentua dia tentang yang dia nak tegakkan yang dia bukanlah seperti yang mak bapak mentua dia cakapkan. Dia kata mak bapak mentua dia nak jodohkan suami dia dengan orang lain sebenarnya. Suami dia memang orang baik-baik lah kan. Jadi dia kata benda tu semakin hari semakin teruk bila suami dia kadang-kadang seolah-olah ada benda masuk. Nak tahu suami dia ada benda masuk ke tidak, tengok suami dia cakap. Kalau suami dia cakap aku, maksudnya hari itu adalah suami dia dalamnya ada orang lain. Kalau dia kata abang sayang, maksudnya abang, atau dia panggil bini dia sayang. Jadi itu adalah betul-betul suami dia. Tapi bila dia cakap dengan suami dia tak cari. Mana ada, abang tak ada okey, abang tak ada pun dia terkasut-kasut.
Tapi ada satu peristiwa dia kata, waktu tu berlaku sedikit kegaduh lah dia kata. Waktu tu dia kata mula-mula benda-benda kecil, biasalah suami isteri kan, benda-benda kecil, tapi tiba-tiba menaikkan kemarahan suami dia. Suami dia dah bahasakan diri dia aku. Waktu tu Dila senyap, Dila tak nak berargue, maksudnya melawan lagi. Tapi suami dia makin marah sampai suami dia pergi dapur ambil pisau. Aku nak bunuh kau. Dia acukan pisau tu pada Dila. Waktu tu Dila kata, ingat bang, ingat Allah, Allahu Akbar. Dia cuba sedarkan suami dia. Kalau abang time tu abang minta cerai, nanti kena jolok, kena cocok pula kan perut. Baik, jangan. Esoknya lah kalau abang minta cerai, lari balik rumah bapak-bapak dekat Perak. Kalau abang lah, dia dah membahayakan diri sendiri. Tapi Dila tak, dia kata dia boleh, dia yakin suami dia satu hari nanti akan baik. Jadi dia kata bila dah banyak sangat peristiwa yang menakutkan, dia kata memang benda melintas depan dalam rumah. Bila maghrib je Dila rasa takut. Kadang-kadang Dila kata dia pergi ikut suami dia ke office nak kerja, suami dia tak kasih. Dia pergi ikut suami dia ke office semata-mata dia tak nak duduk rumah tu. Dia ajak suami dia pindah, tapi bila baru nak pindah, mak bapak tahu pula, mak bapak mentua. Mak bapak mentua komen marah lagi, jangan pindah. Tapi Dila tak selesa. Peristiwa tu berlaku sampai sekarang. Sebab itu abang sorokkan nama tempat. Kalau korang buat apa? Dah acu-acu pisau, lepas tu ada sekali tu dia ambil pedang samurai yang lama punya tu, yang ada dalam store, dilibas-libasnya pada Dila. Dila punyalah mengelak-ngelak, sik baik tak mati budak ni, cakap, kalau abang dah cerai. Jadi Dila kata ini semua berpunca daripada keluarga dia yang memang asalnya bomoh, dan mak bapak mertua dia yang percaya Dila yang guna-gunakan suami dia orang nak putuskan. Dan akhirnya dia kata sebagai penutup, Dila tanya dengan suami dia, kenapa nak kahwin dengan dia? Suami dia jawab satu je, sebab Dila agamanya bagus. Dila anak orang yang kuat agama. Jadi suami dia rupanya sedar yang dia ni kadang-kadang ada orang masuk. Dia kata suami dia cakap waktu-waktu tengah berjalan tengok TV, tiba-tiba dia rasa macam tertidur. Bila tertidur tu maksudnya ada benda lain yang ambil alih badan suami dia. Suami dia sedar, suami dia tahu. Tapi dia minta tolonglah, jangan tinggalkan dia. Diorang ni walaupun dah lama kahwin belum lagi dikurniakan anak. Lepas sebabnya mak mertua dia pernah warning, selagi kau duduk dengan anak aku, kau tak akan ada anak. Mungkin dia dah bagi makan ke apa, abang pun tak tahulah, tak nak difitnahkan. Dan benda tu berlaku lagi sampai sekarang. Abang rasa simpati betul dengan Dila ni. Sebenarnya ada beberapa bahagian cerita yang abang keluarkan untuk mengelakkan daripada keluarga tu tahu yang abang ceritakan hal dia orang. Seram lah. Okey, abang rasa itu adalah penamat cerita yang kedua. Moga-moga cerita abang ni menghiburkan. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang ucapkan terima kasih sangat-sangat. Kalau siapa-siapa yang ada pandangan, pendapat tentang kisah Dila, komen-komenlah kat bawah. Kena cerai ke, tak kena cerai ke. Kalau abang nasihatkan sama ada bawa suami dia jumpa psikiatris, bagi makan ubat, ataupun kalau tak boleh handle, abang bukan nak merontohkan masjid, tapi dia dah melibatkan keselamatan diri kan, takut juga, cerailah. Nasihat abang teruk sangat rasanya. Abang harap-haraplah nanti kalau ada siapa-siapa yang nak ni suarakan, komen kat bawah. Nanti Dila akan baca, insya-Allah, sebab Dila memang penonton cerita abang. Jadi Dila akan baca pandangan-pandangan orang lain. Okeylah, itu je yang abang nak sampaikan hari ini. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat hari raya.